KPM. Didik TV KPM. Sepuluh, satu, dua. 10, 1, 2. Dari kiri. Hentak kaki. Kawan-kawan, kenapa berkawan tak tunggu Nisa? Nisa kan nak sertai juga. Mana boleh sertai kami, Nisa? Kenapa pula tak boleh? Kami tiada kuasa nak memudahkan Nisa menyertai kami. Kalau Nisa nak sertai juga, nak berkawat juga, macam mana? Kalau macam tu, kita pergi jumpa cikgu. Tengok sama ada Nisa ni layak atau tidak. Jom, mana cikgu? Okay. Kat sana. Ajib. Sana, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton Core Kurikulum Badan Beruniform bersama saya Nisa K, pengacara anda untuk episod kali ini. Sekali lagi sebuah episod menampilkan nampak tak uniform Nisa Kadet JPJ Malaysia, dan bersama-sama dengan Nisa selamat datang kita ucapkan kepada Cikgu Sarah Ramli. Terima kasih Cikgu datangnya dari SMK Pasir Gudang. Bersama-sama dengan kita hari ini nak kongsikan lebih lagi tentang Kadet JPJ Malaysia. Hari ini lebih bersemangat cikgu sebab saya dah ada uniform, dah ada tanda nama. Okey, baiklah cikgu. Kita nak tahu dengan lebih lanjut tentang Kadet JPJ Malaysia, yang mana kita tahu semakin banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang dah wujudkan badan beruniform Kadet JPJ Malaysia. Tapi tadi kan, saya tengok tadi kadet hentak kaki pakai uniform cantik-cantik. Mungkin cikgu boleh mulakan dengan cerita dengan lebih lanjut tentang uniform yang dipakai oleh murid lelaki ataupun murid perempuan. Ada perbezaan ke cikgu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera adik-adik. Nisa sihat? Alhamdulillah. Okey Nisa, tadi cikgu dah tengok Nisa bersemangat. Hari ini pun Nisa memakai pakaian Kadet JPJ, Kadet perempuan Nisa. Okey, untuk hari ini cikgu nak ceritakan berkait dengan pemakaian Kadet JPJ yang boleh dipakai, yang boleh digunakan di sekolah Nisa. Okey, untuk pakaian yang pertama, kita ada dua pakaian Nisa, iaitu pakaian pertama, pakaian bernombor 2A, di mana pakaian itu adalah pakaian lengkap. Pakaian lengkap ini Nisa, kita nak pakai macam yang Nisa pakai ni adalah pakaian lengkap. Okey, di mana pakaian ini Nisa, kalau Nisa tengok, dia hampir sama dengan pakaian pegawai JPJ yang melakukan operasi di luar. Jadi apa yang membezakan antara pakaian pegawai JPJ dengan pemakaian kadet? Okey, cuba lihat Nisa tengok di tanda nama yang tanda nama bukan nama tetapi yang di sebelah di sebelah poket sebelah kiri ni ada terpapar tulisan Kadet JPJ. Kadet, bukan pegawai JPJ. Kalau pegawai JPJ dia hanyalah tulis JPJ. Pada tanda nama di sebelah poket kiri ni. Okey, itu perbezaan utamalah. Tapi pakaian dia nak hampir sama dengan pakaian pegawai JPJ, iaitu pakaian operasi mereka. Okey, ini pakaian ni kita nak guna bila Nisa? Apabila kita menjalani aktiviti rasmi. Seperti perhimpunan co-curriculum di sekolah. Jadi kadet ni mesti memakai pakaian yang lengkap seperti yang Nisa pakai ni. Bagi menunjukkan rasa semangat, yakin bila berada di khalayak murid-murid yang lain Nisa. Betul, berbangga. Berbangga. Okey. Yang kedua adalah pakaian half uniform. Di mana pakaian half uniform kadet-kadet ini boleh memakai t-shirt bersama dengan seluar Kadet JPJ atau seluar sukan yang dibenarkan oleh pihak sekolah. Jadi lebih santai lah Nisa. Ini kegunaan dia untuk apa? Untuk kadet-kadet membuat aktiviti-aktiviti yang
tidak rasmi seperti latihan-latihan fizikal supaya kadek-kadek lebih rasa selesa apabila mereka membuat pergerakan, Nisa. Betul, mudahkan pergerakan kan betul, cikgu. Nisa, betul. Baik. Ya. Ini 2 uniform seperti yang Nisa pakai ni. Uniform penuh ya cikgu? Penuh, nombor 2A. 2A. Yang t-shirt ni nombor 3A. Nombor 3A. Dia ada spek pemakaian itu dia lah. Kalau kadet, kalau dengan guru-guru di sekolah, guru-guru kadet JPJ bagaimana cikgu? Okey, untuk guru-guru penasihat kadet JPJ di sekolah, pemakaiannya sama dengan pemakaian cikgu pada hari ini, iaitu pemakaian nombor 1A. Baik. Yang dinamakan sebagai boost jacket. Pakaian ni, Nisa, kalau kita pakai, kalau macam cikgu sendiri pakai hari ini, cikgu lebih rasa berkeyakinan untuk menguruskan pasukan cikgu di sekolah, Nisa. Baiklah, cikgu ada sebutkan tadi apabila kita memakai uniform ini biasanya untuk aktiviti-aktiviti pertandingan, latihan dan sebagainya. Tapi kan macam mana saya nak tahu kalau saya lengkap berpakaian ataupun uniform saya lengkap, ada salah atau tidak? Ni sengit ke tidak ni cikgu? Macam mana kita nak kena pasti? Okey, untuk pengetahuan adik-adik di rumah, pemakaian yang seperti Nisa pakai ni sudah dikira lengkap dah, Nisa. Tetapi apabila kita menyertai pertandingan, kita digalakkan, kadek-kadek digalakkan untuk memakai aksesori-aksesori tambahan. Untuk apa? Untuk menonjolkan diri lagi, untuk nampak lebih segak dan lebih bergaya, Nisa. Ada aksesori-aksesori tambahan yang boleh kita gunakan sewaktu perhimpunan rasmi ataupun pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Baiklah cikgu, boleh tak cikgu kita tunjukkan contoh bagaimana seseorang kadet itu diperiksa uniformnya? Maklumlah cikgu, kita nak menang cikgu, uniform kena lengkap dan betul pemakaiannya, betul tak cikgu? Betul. Aspek pemakaian ni, Nisa, penting sebab dalam pertandingan ada pemakaian berkait dengan pemakaian kadet. Jadi sebelum mereka berentak di gelanggang kawat, guru-guru penasihat ni berperanan untuk memeriksa dulu pakaian ahli-ahli kadet ni sama ada betul ataupun tidak sebelum dijurikan. Ya, itu penting sebabnya daripada pemakaian itu melambangkan disiplin kita. Betul, kalau Nisa. kita berpakaian pun selekeh, compang-camping, tak lengkap aksesorinya, nampaklah dekat situ kita tidak dapat menampilkan disiplin dan juga contoh yang baik. Betul tak cikgu? Nisa. Melalui cikgu. pakaian inilah menunjukkan identiti seseorang kadet tersebut. Betul tu, dan kita pun nak membawa nama badan beruniform Pasukan kita kan kita. cikgu. Baiklah Betul. cikgu, jom kita beralih ke hadapan cikgu. Anis, jom Anis. Kasut-kasut pakai Anis. Baik cikgu, kita nak tunjukkan kepada penonton di rumah bagaimana tata cara pemeriksaan uniform. Nampak? Nisa pusing sikit. Pemakaian Nisa, nampak? Baiklah cikgu, kita bersedia dengan kadet-kadet kita. Baiklah murid-murid di rumah, kita nak tunjukkan kepada anda tata cara pemeriksaan uniform bagi kadet JPJ. Cikgu, kita mempersilakan kadet. Dari kiri. Cepat, jalan. Squat. T. Up. Assalamualaikum Puan. Pasukan Kadet JPJ SMK Pasir Gudang Johor siap untuk pemeriksaan pakaian, Puan. Terima kasih, Puan. Up. Up. Baik cikgu, apa yang kita biasa lihat di dalam pemeriksaan uniform murid kadet JPJ? Okey, untuk pengetahuan adik-adik semua, sewaktu pemeriksaan pakaian ni terutama yang dibuat oleh guru-guru penasihat sebelum Pertandingan mereka melaksanakan pertandingan tersebut, guru-guru kena pastikan yang penting sekali, Nisa, pada tanda nama yang mereka gunakan. Kadang-kadang nama lain, orangnya lain, Nisa. Jadi sewaktu pertandingan, nama-nama kadet yang menyertai itu ada pada juri, Nisa. Jadi kita kena tengok betul-betul nama yang adik-adik kadet kita ni pakai supaya mereka tidak tersilap memakai pakaian orang lain, Nisa. Okey. Seterusnya, mereka juga akan dilihat mengenai pakaian yang seragam, Nisa. Contohnya kalau pakai kasut, Nisa, kena kasut yang jenis yang sama. Tak boleh seorang pakai kasut boot yang berbeza, orang kata berbeza jenisnya. Bagi menyeragamkan dan juga mendapat markah yang baik dalam pemarkahan pakaian pada pertandingan tersebut. Apa antara kesalahan yang biasa dilakukan oleh kadet, cikgu? Okey, kesalahan yang biasa, Nisa, adalah pada
pemakaian yang tidak seragam tu Nisa. Baik. Contohnya, okey, kalau Nisa tengok adik-adik kita ni memakai glove. Okey, glove ni dia ada pattern dia Nisa. Ada yang bertulang macam ni. Dan setengah keluaran ada yang Kosong. tidak bertulang, kosong. Baik. Kalau pemeriksaan barisan ni, juri akan meneliti sedetailnya Nisa. Baik. Dia akan pergi, dia akan tengok, sekecil-kecil. ya, sekecil-kecilnya pun dia akan tengok Nisa. Bermakna keseragaman setiap aksesori ataupun pakaian yang digunakan mesti diteliti dengan rapi, terutama oleh guru penasihat kadet JPJ tersebut. Baik cikgu, itu kalau kita bercakap mengenai uniform kadet kita. Tapi kalau uniform cikgu, guru penasihat, cikgu ada sebutkan bahawa uniform guru penasihat tu lebih kurang dengan pegawai JPJ. Ada tak perbezaan uniform guru penasihat dengan jurulatih daripada JPJ? Okey, kalau tengok apa yang cikgu pakai hari ni Nisa, Baik. bush jacket ini sama macam pegawai-pegawai. Tapi kalau Nisa tengok di bahagian atas ni, beret yang cikgu pakai ni adalah ini adalah untuk guru penasihat. Sebab ada bezanya Nisa. Kalau Nisa tengok di bahagian logo JPJ ni ada pelapik berwarna biru. Sama macam kadet. Bermakna cikgu ni adalah guru penasihat kadet JPJ dan bukan JPJ yang sebenar Nisa. Hanya JPJ dalam sekolah saja. Ya, JPJ dalam sekolah untuk kadet JPJ Malaysia di sekolah tersebut. Baiklah, Nisa pun nak kena lengkapkanlah uniform saya ni. Kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke core kurikulum Badan Beruniform Didik TV KPM. Saya ingat je. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton core kurikulum Badan Beruniform di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Saira yang merupakan guru penasihat bagi kadet JPJ Malaysia di SMK Pasir Gudang Johor. Baiklah Cikgu, saya nak tanyalah Cikgu, dalam kadet-kadet JPJ ni kan, ada tak mereka mendapatkan pangkat atau apa-apa pengiktirafan? Maklumlah, mereka ni, kadet-kadet ni dah sertai pelbagai pertandingan ataupun mungkin ada sumbangan mereka yang besar yang diberikan pengiktirafan. Ada tak Cikgu pangkat-pangkat? Ada Nisa, ada. Dalam unit kadet JPJ ni, kita bagi pengiktirafan kepada kadet-kadet yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam semua aspek Nisa. Kita nak nilai kadet-kadet ni sama ada mereka mempunyai pengetahuan lebih daripada rakan mereka ataupun tidak. Dengan kita buat ujian kenaikan pangkat, di mana ujian kenaikan pangkat tu untuk dalam kadet JPJ ni kita ada 2 tahap yang perlu dicapai oleh oleh kadet-kadet JPJ di sekolah. Baiklah, untuk mencapai 2 tahap ni Cikgu, sebenarnya berapa lama masa diambil untuk kadet ni untuk mereka pastikan sampai 1 tahap ni saya boleh dapat pengiktirafan ni? Okey. Kadet-kadet JPJ ni mula mendaftar semasa mereka di tingkatan 1. Jadi setiap tahun mereka akan upgrade diorang punya pangkat pada ujian-ujian tertentu. Bermakna mereka akan menduduki dulu ujian-ujian tertentu, di mana pada waktu itu mereka akan mendapat tahap yang pertama. Tahap pertama ni Nisa, dia ada 2 kategori, 2 level. Iaitu tahap pertama, yang level pertama yang first kali adalah dinamakan sebagai kadet pembantu penguatkuasa. Kadet pembantu penguatkuasa. Ya, itu sepatutnya kalau betul-betul kadet ni aktif pada tingkatan 1, mereka dah mula memohon dan mendapat kelayakan tersebut. Selepas pada tu, apabila mereka di tingkatan 2, sepatutnya mereka akan meningkatkan lagi ujian melibatkan lagi diri mereka dengan ujian-ujian kenaikan pangkat yang kedua, di mana pada waktu itu mereka akan dapat CJ tahap pertama, tetapi level yang kedua yang kita panggil sebagai kadet pembantu penguatkuasa kanan. Dah maksudnya dah upgrade dia punya level dan tahap pengetahuan dia pun mesti lagi baiklah daripada tahap yang pertama. Okey. Habis saja tahap pertama, kadet-kadet ni masih berpeluang lagi untuk melonjakkan diri mereka kepada tahap yang kedua. Di mana tahap kedua ni kita ada 3 kategori, 3 level yang boleh kadet-kadet capai, iaitu level yang pertama kita namakan sebagai kadet ketua. Kali ni dah ada ketua. Biasanya yang tahap kedua ni, kadet-kadet ni dah boleh memimpin kadet-kadet lain. Okey, iaitu kadet ketua pembantu penguatkuasa. Upgrade lagi. Mungkin masa tingkatan 4 tu naik lagi pangkat. Naik lagi pangkat kepada kadet ketua pembantu penguatkuasa tertinggi. Ada perkataan tertinggi, penguatkuasa tertinggi. Dan akhir sekali, pencapaian yang paling tinggi dalam
unit kadet JPJ adalah kadet penolong pegawai penguatkuasa. Dah ada pegawai dah Nisa. Pegawai. Dah boleh memimpin, dah boleh bantu guru, dah boleh bantu jurulatih untuk Ya. adik-adik di peringkat bawah Nisa. Baiklah cikgu. Cikgu, adakah setiap ujian ini dilaksanakan setahun satu kali je? Ini bermakna kalau murid tu terlepas, tak boleh sertai dah? Ya Nisa. Biasanya kita akan buat setahun sekali Nisa. Baik. Sebab itulah adik-adik di luar sana, seandainya ada tertubuhnya kadet JPJ di sekolah, Ya. cepat-cepat masuk daripada tingkatan 1 untuk adik-adik mengembangkan lagi ilmu pengetahuan adik-adik berkait dengan aktiviti-aktiviti dan juga ilmu-ilmu keselamatan jalan raya terutamanya. Baiklah cikgu, ujian ini kan cikgu kan setiap tahun satu kali. Maknanya mereka ada satu peluang untuk sertai ujian ini dan dapat kenaikan pangkat sekiranya diiktiraf. Tapi kan cikgu, apa jadi kalau dia terlepas? Dia terlepas yang tahap 1 kategori yang pertama tu. Adakah tahun hadapan tu dia boleh ambil semula ujian atau tak boleh? Okey, itulah di peringkat sekolah Nisa. Macam cikgu kata, guru-guru penasihat memang perlu peka kepada tarikh-tarikh kenaikan pangkat yang telah disusun Nisa sepanjang tahun tu. Jadi guru-guru penasihat ni biasanya akan peka kepada tarikh-tarikh kenaikan pangkat dan kita pun memang ada masa Nisa untuk buat persiapan oleh adik-adik kita. Jadi maksudnya isu terlepas tu adalah orang kata tak mungkin berlaku seandainya guru-guru peka kepada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan ataupun kementerian Nisa. Baik, ini bermakna guru-guru pun berfungsi dengan sangat-sangat penting lah cikgu. Betul, kan Nisa. untuk pastikan mana-mana kadet yang nak sertai ujian tidak terlepas. Jadi kadet-kadet pun kena peka lah kan, kena ambil tahu juga. Betul, bila tarik, Nisa. jangan tunggu segala-galanya cikgu je nak bagi tahu. Sebab bila ujian tu nanti mereka kena buktikan mereka layak atau tidak. Betul tak Nisa. cikgu? Dengan kenaikan pangkat ni lah mereka boleh melayakkan mereka ni berbeza daripada kadet-kadet yang lain. Baik. Bermakna mereka ni lebih berkepimpinan dan boleh jadi ketua. Baik. Dan juga lebih berpengetahuan dalam semua hal, terutama apabila orang kata nak bantu kadet-kadet lain dalam aspek-aspek asas bantu mula. Banyaklah Nisa orang kata ilmu-ilmu yang perlu mereka pelajari untuk melayakkan mereka mendapat pangkat ini Nisa. Betul tu cikgu. Saya ada satu soalan. Apabila mereka diiktiraf, naik pangkat dan sebagainya, apa sebenarnya kita dapat? Macam saya pula yang dapat naik pangkat ni cikgu, apa mereka akan terima? Okey Nisa. Mereka akan dianugerahkan satu sijil kenaikan pangkat. Bermakna untuk sambung ke pangkat seterusnya, mereka perlu menunjukkan pangkat di level yang bawah sebelum itu. Baik. Bermakna kalau dah dapat tahap 1 level yang pertama, untuk ke level yang kedua mereka perlu ada yang pertama dulu Nisa. Baik. Okey, bermakna dari segi penganugerahan sijil ini juga Nisa, dianya akan membantu markah PJSK kadet itu sendiri dalam markah kurikulum mereka di sekolah Nisa. Baik, saya percaya ramai sebenarnya yang tertunggu-tunggu bila ni nak lakukan ujian ni. Biasanya cikgu dalam masa 1 tahun tu, bila tempoh ataupun di hujung tahun ke, di pertengahan tahun ke nak ujian ni. Kenalah ada bersedia kan? Okey, sebagaimana yang cikgu sebutkan tadi, tahap 1 dan tahap 2. Okey, tahap 1 ni Nisa, biasanya kita akan uji kadet-kadet ni selepas mereka dah melalui orang kata latihan-latihan tertentu. Dan pada pertengahan tahun biasanya kita akan nilai untuk tahap 1. Tetapi untuk melanjutkan kepada level-level yang seterusnya, kita akan buat selepas pertengahan tahun. Okey, itu biasanya dianjurkan oleh pihak JPN dan juga kementerian. Baiklah, saya pasti yang mendengar ni mungkin ada yang menonton kita ni cikgu merupakan ahli kadet JPJ Malaysia di sekolah masing-masing yang belum mesertai. Mungkin macam sekolah saya ada tapi tak sertai lagi. Mungkin ada yang menonton, alah kenapa sekolah saya tak ada kadet JPJ Malaysia? Tak apa, mungkin di masa hadapan kita boleh wujudkan lebih banyak di sekolah-sekolah. Baiklah cikgu, kita nak lihat bagaimana tata cara sekiranya seseorang kadet itu telah menerima pengiktirafan, bagaimana kita nak menyampaikan sijilnya. Baiklah cikgu, sijil ada di tangan saya. Silakan cikgu. Jom kita beralih ke hadapan. Kita nak tunjukkan kepada anda semua antara contoh tata cara menyampaikan sijil pengiktirafan kepada kadet kita yang telah naik pangkat. Betul Nisa. Baik cikgu, kita bersedia semua. Kita akan mengumumkan. Silakan kadet. Terima kasih, Puan.
Baik, itu dia contoh ataupun demonstrasi tata cara penyampaian sijil bagi kadet JPJ yang telah pun melalui tempoh ujian dan juga proses-proses kenaikan pangkat. Dapat sijil, dapat apa lagi cikgu? Adakah mereka dapat lencana yang baru? Yang paling utama Nisa, bukan saja dapat sijil Nisa, mereka sebenarnya untuk sijil kenaikan pangkat ni biasanya diserahkan di majlis rasmi Nisa. Seperti majlis perhimpunan co-curriculum ataupun perhimpunan rasmi di sekolah. Baik. Yang disampaikan oleh Tuan Pengetua. Bukan guru penasihat lagi, Tuan Pengetua akan menyampaikan sendiri sijil kenaikan pangkat ini. Baiklah, jadi kita ucapkan tahniah kepada seluruh kadet JPJ yang di luar sana yang dah pun pernah menerima sijil kenaikan pangkat. Ada lagi perkara yang kita nak bincangkan tentang kadet JPJ Malaysia yang di rumah, jangan ke mana-mana, kita nak rehat seketika, kembali ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton co-curriculum badan beruniform di Didik TV KPM. Sekarang ni Nisa dan Cikgu Saira sedang berbicara. Berbincanglah mengenai kenaikan pangkat, prosesnya. Kita tahu sekarang ni di tahap 1 ada 2 kategori dan di tahap 2 ada 3 kategori. Baiklah Cikgu, kalaulah saya daripada tingkatan 1, saya mendaftar masuk kadet JPJ Malaysia di sekolah. Kemudian saya nak sertai ujian untuk kenaikan pangkat ni. Jadi Cikgu, mungkin Cikgu boleh ceritakan macam mana sebenarnya murid-murid ataupun kadet ni dinilai untuk naik pangkat ni Cikgu? Okey Nisa. Kadet-kadet yang telah disahkan menjadi ahli. Baik. Okey, mereka akan belajar dulu ilmu pengetahuan. Banyak ilmu pengetahuan yang mereka kena pelajari sebelum menduduki ujian tersebut. Baik. Dan mereka ni juga perlu mempunyai rekod kehadiran yang aktif sehingga 80% rekod kehadiran mereka perlu dijaga dengan betul lah Nisa. Maksudnya mereka tak boleh nak skip segala aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah. Apabila mereka ni adalah ahli aktif, guru-guru penasihat akan memasukkan nama dalam satu list di mana kadet-kadet tersebut ready untuk kenaikan pangkat Nisa apabila tiba waktunya nanti. Bermakna kadet-kadet yang tak aktif ni kita tak boleh nak jadikan mereka sebagai pemimpin di sekolah. Ya, sebabnya syarat-syarat asas tu perlu dipenuhi kan Cikgu? Kehadiran tu dulu penting. Betul, kalau kehadiran 20% kadet-kadet, macam mana kita nak bagi awak naik pangkat dan bagi jadi pemimpin? Betul tak Cikgu? Betul Lisa. Okey, dah ada kehadiran dah bagus. Okey, bermakna mereka dah layak untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat di mana macam cikgu bagi tahu tadi ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 dan tahap 2 ni mereka akan diuji dengan ujian-ujian teori dan juga amali. Teori ni pula dia buat dalam bentuk objektif dan juga bertulis. Jadi bukan boleh, maksudnya kena betul-betul faham mengenai sesuatu topik untuk menduduki peperiksaan ini Nisa. Wah, jadi cikgu apakah antara contoh topik ujian teori ni? Nak kena study ni cikgu. Okey, topik-topik yang keluar dalam ujian-ujian bertulis dan juga ujian objektif adalah yang berkait dengan kadet, iaitu yang pertama mestilah soalan berkaitan dengan keselamatan jalan raya, papan tanda dan apa-apa saja soalan yang melibatkan isu keselamatan jalan raya yang sekarang ni. Yang kedua, mereka juga diuji dengan asas-asas seperti unit-unit yang lain juga. Mereka kena tahu pasal ikatan, ilmu kepimpinan, ilmu bantu mula, pandu arah, seperti kadet-kadet lain juga Nisa. Dalam soalan tu ada macam-macam soalan, termasuk soalan keselamatan jalan raya tadi Nisa. Cikgu, soalan berkaitan dengan asas latar belakang Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ada tak cikgu? Ada Nisa. Itu soalan-soalan ini akan disusun mengikut level-level Nisa, level-level pangkat yang telah ditetapkan. Bermakna untuk tahap yang pertama, level pertama, mesti ada soalan-soalan soalan-soalan berkait dengan JPJ Malaysia Nisa. Baik, itu baru sedikit penerangan mengenai ujian teori bagi tahap 1. Bagaimana dengan ujian amali cikgu? Apa mereka perlu lakukan untuk tahap 1 ini? Ujian amali dilaksanakan secara temuruga. Baik. Bermakna pada waktu itu kadet-kadet perlu bersedia untuk ditemuruga. Setakat ni Nisa, disebabkan kita ada kekangan PKP hari itu, ujian temuruga ni dijalankan secara online Nisa. Kadet-kadet kena rakam dia punya
adalah item-item yang yang perlu kadet-kadet jalani. Baik. Untuk diberi markah, dinilai secara orang kata secara Alam maya. alam maya. Jadi baik. kalau ikutkan yang betul Nisa, Temuruga ni memang bersemuka lah, Nisa. Bersemuka. Apa antara aktiviti ataupun soalan yang ditanyakan ketika ujian amali ni, cikgu? Okey, ujian amali ni ada dua benda yang kadet-kadet perlu hadapilah. Baik. Yang pertama adalah ujian dari segi pengetahuan mereka mengenai keselamatan jalan raya. Ya. Okey, ada soalan-soalan lah, mungkin mereka disoal dengan soalan-soalan papan tanda, menghuraikan apa maksud papan tanda Baik. yang mereka nampak. Okey. Ya. Yang kedua, mereka juga diuji dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Macam cikgu kata tadi, bantu mula. Ya. Tahap 1 tadi hanya soalan objektif, tetapi apabila Temuruga, mereka dikenakan diminta untuk menunjukkan sendiri. Baik. Berdepan dengan juri yang terdiri daripada guru penasihat guru kadet JPJ ataupun pegawai-pegawai JPJ di negeri tertentu. Mereka kena tunjukkan sendiri ikatan yang diuji tersebut, Nisa. Wah. Itu kalau aspek ikatan. Kalau aspek asas bantu mula, mereka kena tunjukkan macam mana cara untuk menyelamatkan mangsa pada situasi-situasi yang tertentu. Itu antara orang kata apa, sedikit penerangan tentang ujian teori dan juga amali. Kalau nak naik pangkat setiap tahun ada satu ujian yang akan dilaksanakan. Jadi murid-murid perlu bersedia, cikgu. Kalau saya lah nak bersedia untuk ujian teori, nak bersedia untuk ujian amali, maklumlah nak naik pangkat, nak dapat pangkat dah. Baiklah cikgu, bagaimana sebagai seorang kadet tu perlu bersedia? Apakah persediaan, persiapan yang perlu dilakukan oleh mereka, cikgu? Okey, selain daripada ujian Temuruga yang mana kadet-kadet tersebut disoal dengan soalan-soalan yang berkait dengan keselamatan jalan raya macam cikgu bagi tahu tadi. Satu lagi ujian yang perlu kadet-kadet hadapi adalah secara bersemuka. Baik. Adalah ujian kawat kaki, Nisa. Pada waktu itu, Nisa, kadet-kadet di sekolah ni bukan hanya perlu membuat gerakan, tetapi mereka juga perlu biasakan diri memberi arahan. Maksudnya mereka juga bertindak sebagai prep commander, Nisa. Baik. Bukan uji pada pergerakan saja. Biasanya bila kita duduk dalam pelaton, Baik. kita boleh melakukan gerakan, tetapi bila nak naik pangkat ni, Nisa, kita juga kena pandai memberi arahan kepada pelaton kita, Nisa. Betul, itu antara ciri kepimpinan Ya, yang kita betul. nak tengok pada kadet JPJ Malaysia. Apa lagi antara ciri-ciri yang diuji ataupun yang dinilai sepanjang penilaian berlangsung, cikgu? Okey, kadet-kadet ni juga diuji macam cikgu kata tadi. Bila ujian amali, Ya. selain daripada kena tahu ilmu-ilmu pengetahuan berkait dengan topik-topik tertentu, Baik. selain daripada kawat kaki, mereka juga akan dinilai mengenai personality mereka, Nisa. Personality. Nak jadi ketua ni, nak pergi Temuruga, Ya. bermakna mereka kena memastikan pakaian. Pakaian mereka memang Kemas, tip-top lah, kemas, segak bergaya, segak. sesuai dengan pangkat yang mereka pohon. Itu kalau di tahap 1 pastinya saya pasti peringkatnya lebih mudah, memandangkan kita tahu tahap 1 tu mungkin lebih kepada kadet yang berumur 13 dan juga 14. Tapi kalau dah masuk kadet berumur 15, 16 dan 17, adakah tahap ujian dan penilaiannya lebih sukar, cikgu? Ya, betul, Nisa. Soalan-soalan yang disediakan oleh pihak kementerian dan juga jabatan dan juga JPJ Malaysia mengikut level kepada permohonan ujian tersebut, Nisa. Kalau kata ujian Temuruga tu berkait dengan kawat kaki, banyak pergerakan-pergerakan kawat kaki yang perlu dilaksanakan oleh kadet apabila mereka memohon tahap 2 berbanding dengan tahap 1. Baiklah, saya pasti banyak yang mereka telah kuasai. Jadi kenalah tunjukkan ni, cikgu, kan? Betul. Jadi untuk kadet yang telah pun berjaya, kita mestilah ada sesi di mana kita menyerahkan kenaikan pangkat tersebut. Ya, Cikgu. Baiklah, jom kita ke hadapan untuk kita mendemonstrasikan bagaimana tata cara pemakaian pangkat kepada kadet yang berjaya. Jom, cikgu, kita teruskan. Baik. Di sini kita ada 2 pangkat yang akan dipakaikan kepada kadet kita yang telah pun berjaya. Baiklah, kita bersedia, mempersilakan kadet. Jadi pada tata cara pemakaian ini,
kadet yang telah pun berjaya akan dipanggil dan juga dalam dipakaikan. majlis rasmi Nisa. Kalau pada waktu itu kita ada perkemahan peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan. Ya. Bermakna penyerahan pangkat ini kita buat pada majlis penutupan perkemahan tersebut Nisa. Menandakan mereka ni dah melalui satu proses kenaikan pangkat di mana mereka telah melalui semua pembelajaran pada perkemahan tersebut Nisa. Baik, jadi kadet yang telah pun berjaya di dalam peringkat penilaian akan diberikan dan juga dipakaikan pangkat yang berjaya didapatkan ketika majlis rasmi. Wah, kalau makin besar acara rasmi tu cikgu, makin ramailah yang menonton ya. Baiklah, kadet. Terima kasih, Puan. Ya, itu dia tahniah kepada kadet yang telah pun berjaya ya. Jadi mungkin ada di antara penonton kita ni cikgu sebenarnya bersedia untuk ujian yang seterusnya cikgu. Mungkin cikgu boleh beri pesanan kalau nak ujian apa perkara yang perlu dititik beratkan. Okey, untuk menduduki ujian-ujian yang disediakan oleh pihak KPM mahupun JPN ataupun JPJ. Baik. Okey. Kadet-kadet ni perlulah mengetahui pengetahuan asas dulu dalam semua aspek. Kena belajar dulu Nisa, kena baca dulu, kena faham dulu. Dan siapa yang berperanan bersama dengan kadet-kadet? Baik. Tentulah guru penasihat di sekolah masing-masing Nisa. Ya, baiklah. Kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, ada lagi perkara yang kita nak kongsikan berkaitan dengan kadet JPJ Malaysia yang di rumah. Jangan ke mana-mana, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton badan beruniform di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Saira yang merupakan pegawai teknikal kadet JPJ Negeri Johor. Cikgu, saya nak tahulah cikgu kan, dalam banyak-banyak pertandingan yang besar-besar cikgu, yang peringkat-peringkat mungkin antara negeri-negeri, apa antara pertandingan yang dijalankan dan apa cabarannya cikgu? Mesti ada cabaran kan? Okey Nisa, untuk pengetahuan adik-adik di rumah, okey, pihak JPN, KPM dan juga pihak JPJ sentiasa berusaha untuk mengadakan pelbagai pertandingan di peringkat yang lebih tinggi, terutama di peringkat negeri dan juga kebangsaan, bagi memastikan kadet-kadet ini mendapat sijil pencapaian yang lebih tinggi semasa mereka di peringkat di alam persekolahan. Jadi Nisa, antara cabaran-cabaran ataupun pertandingan-pertandingan yang telah dibuat di peringkat negeri dan juga kebangsaan adalah yang pertama, pertandingan kawat kaki. Itu kita mula daripada tahun 2016 lagi Nisa. Lepas tu dikembangkan lagi dengan macam-macam aktiviti lagi, seperti pertandingan ikatan dan simpulan. Sama macam unit-unit lain juga, kita nak biar setanding dengan unit-unit lain juga Nisa. Pertandingan pertolongan cemas bantu mula, dan pertandingan yang terbaru Nisa pada tahun lepas, pertandingan war cry. Wah, war cry telah mula diperkenalkan. Baik cikgu, apa lagi antara pertandingan dan juga aktiviti yang mula diperkenalkan? Orang kata sesuai lah dengan kita punya peredaran masa ni kan, teknologi. Ada tak pertandingan yang melibatkan mereka kena hasilkan mungkin macam video ataupun material-material? Ada Nisa. Dalam unit kadet JPJ ni kita sentiasa menggalakkan kadet-kadet kita membuat video-video yang berkait dengan keselamatan jalan raya. Dan video-video ni mungkin boleh dijadikan sesuatu orang kata sesuatu bahan dan pertunjukan untuk adik-adik di luar sana, terutama dalam aspek keselamatan jalan raya. Dan video keselamatan ini juga dipertandingkan peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan Nisa. Wah, pertandingan menghasilkan video cikgu. Peringkat negeri berkaitan dengan undang-undang ataupun keselamatan jalan raya. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, betul lah tu, segala video dan juga bahan itu boleh dijadikan untuk menyebarkan lagi maklumat tentang keselamatan jalan raya. Kenalah terapkan cikgu kan, daripada umur muda kena tahu kan, ayah bawa kita ke kiri ke kanan, anak kita ayah salah, bawa dengan berhati-hati. Baiklah cikgu ada sebutkan tentang pertandingan yang baru saja diperkenalkan, iaitu war cry. Mungkin boleh cikgu ceritakan lebih dengan sedikit mengenai apa pertandingan war cry ni cikgu? Okey, selain daripada pertandingan kawat, di mana pertandingan kawat ni kita tahu kita nak tunjukkan satu identiti dan juga disiplin kadet-kadet. Pertandingan war cry ni juga kita ciptakan pihak KPM dan juga jabatan negeri masing-masing dan juga pihak JPJ mengadakan pertandingan war cry ni bagi memastikan kadet-kadet tu dapat, orang kata,
dapat menunjukkan kesungguhan dan juga semangat mereka, terutama apabila di perkemahan ataupun di pertandingan-pertandingan. Sebab tu pihak KPM melaksanakan menambahkan lagi aktiviti-aktiviti bukan saja kawat kaki Nisa, tetapi kepada pertandingan haka ataupun walk ride ni Nisa. Baik, cikgu bercakap mengenai banyak jenis pertandingan kan. Kita ada pertandingan kawat, bantu mula, penghasilan video dan sebagainya. Apa antara cabaran-cabaran sebagai guru penasihat di sekolah untuk kadet-kadet yang menyertai pertandingan-pertandingan ni, cikgu? Okey, di sekolah Nisa, kita ada beberapa orang guru kadet JPJ mengikut kepada bilangan ahli kadet JPJ di sekolah. Macam sekolah cikgu, kita ada hampir 10 guru penasihat pagi dan petang Nisa. Kita ada untuk adik-adik kita di petang. Ramainya. Dan juga dalam 5 ataupun 6 orang di sesi pagi. Jadi pembahagian tugas di peringkat sekolah Nisa, apabila ada banyak pertandingan, pembahagian tugas perlu dilaksanakan oleh guru-guru. Tidak kepada satu aspek saja. Dulu kita ada pertandingan kawat saja Nisa. Jadi sekarang kita dah mula ada pertandingan macam cikgu kata dah ada 4 kategori pertandingan. Video keselamatan macam tahun lepas. Bantu mula. Video kawat kaki dan juga walk ride. Jadi pembahagian tugas di peringkat sekolah, pilih kadet-kadet yang bersesuaian dengan aktiviti-aktiviti ataupun pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Perlu ada Nisa pembahagian tugas guru-guru penasihat kadet JPJ. Baiklah, saya percaya dalam ramai-ramai ahli tu mungkinlah cikgu dalam 150 orang. Mungkin 30 atau 40 masuk kawat. Betul. Kemudian 10 lagi mungkin sertai pertandingan yang lain. Betul. Jadi apabila wujudnya pertandingan-pertandingan dan juga kumpulan-kumpulan yang berbeza ni kan cikgu kan, macam mana segala pembahagian tu dijalankan ataupun kadet ni sendiri yang macam cikgu saya nak masuk pertandingan ini. Okey, pertama sekali kita kena tengok kepada minat kadet. Kalau dah semua sekali minat kawat Nisa, kita akan salurkan kadet-kadet tersebut kepada pertandingan yang kedua. Biasanya kawat ni ada pergerakan dia, ada juga pada walk ride. Jadi kita akan agihkan mengikut kepada keperluan juga, bukan kepada minat saja. Manakala apabila kita dah ada pelantun-pelantun tersebut, kita juga boleh minta bantuan daripada pegawai-pegawai JPJ di negeri masing-masing untuk membantu kita di peringkat sekolah Nisa. Baiklah cikgu, tadi cikgu ada sebutkan walk ride ni antara pertandingan yang baru saja diperkenalkan. Tapi kan cikgu, apabila kadet-kadet ni kawat walk ride, siapa sebenarnya yang akan menonton dan juga menilai pertandingan walk ride ni cikgu? Okey, untuk di peringkat kebangsaan Nisa, juri-juri yang dipilih untuk menilai kadet-kadet ini adalah datangnya daripada biasanya daripada PT negeri masing-masing lah. Dan juga mungkin ada guru-guru penasihat yang telah dilantik oleh JPM masing-masing untuk mewakilkan diri ke peringkat kebangsaan sebagai juri Nisa. Dan juga pegawai-pegawai JPJ yang dilantik dan berpengetahuan mengenai kawat kaki dan juga walk ride Nisa. Mereka ni akan menilai mengikut kriteria permarkahan yang disediakan. Baiklah cikgu, memandangkan kita tahu sekarang ni lebih banyak dan mungkin akan banyak lagi sekolah di masa hadapan yang ingin mewujudkan kadet JPJ Malaysia di sekolah masing-masing. Jadi cikgu, di hadapan saya ni cikgu, saya terbacalah tadi buku panduan pengurusan kadet JPJ Malaysia. Mungkin cikgu boleh sentuh sedikit tentang buku yang ada di hadapan saya ni. Okey, dalam buku panduan ini adalah garis panduan setelah sesebuah sekolah tu menubuhkan pasukan kadet JPJ. Dalam ni ada dinyatakan cara memohon, macam mana dari segi kad keanggotaan, moto, lagu, dan juga pengurusan kadet JPJ di sesebuah sekolah. Jadi ini adalah merupakan buku rujukan yang utama terutama kepada guru penasihat kadet JPJ di sekolah-sekolah tertentu. Baiklah, ini adalah orang kata kitabnya kalau ingin memberikan panduan dan juga kepada guru-guru lah di sekolah untuk memastikan setiap unit beruniform ataupun badan beruniform di sekolah itu dijalankan seragam. Dengan sekolah-sekolah yang lain satu Malaysia. Baik cikgu, cikgu duk sebut walk ride. Saya teringin lah nak tengok cikgu. Boleh cikgu? Boleh. Baiklah. Nisa nak join sekali tu? Saya nak join, nanti keluar suara. Keluar suara abang-abang pula nanti. Baiklah, penonton di rumah, kita nak tunjukkan pada anda demonstrasi walk ride oleh kadet JPJ Malaysia kita. Boleh cikgu? Boleh. Baik, kita mempersilakan kadet. Squad T. Hormat
Ke hadapan. Hormat. Up. Siapa musuh kita? Aus. Mana? Aus. Siapa? Aus. Mana? Ja. JPJ. Up. Dari dulu Hingga kini tentera kami sanjungi, merah warna darah kami semua kami harungi. Gugur di medan perang, satu kebanggaan. Goyang kami tak goyang, kami gemilang. Up. Kedek JPJ, Au. Kedek JPJ, Au. Kedek JPJ. Au. Up. Up. Mau jadi apa? Portugal tanpa Ronaldo. Mau jadi apa? Perancis tanpa Mbappe. Mau jadi apa? JDT tanpa TMJ. Apa kata dunia? Malaysia tanpa JPJ. Up. Mesra cakap telus. Mesra cakap telus. Mesra cakap telus. Up. 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 Ya, cikgu. Wah, itu dia war cry dari kadet-kadet JPJ Malaysia kita dari SMK Pasir Gudang. Wah, cikgu, saya rasa sungguh bersemangat. Mesra cakap telus. Okey. JPJ. Baiklah, cikgu. Saya sebenarnya sedih nak beritahu cikgu, kita telah pun sampai di penghujung episod kali ini. Saya nak minta cikgu berikan sedikit kesimpulan ataupun mungkin cikgu nak war-warkan sesuatu kepada kadet JPJ seluruh Malaysia. Okey, untuk adik-adik di luar sana, seandainya ada tertubuhnya pasukan kadet JPJ di sekolah adik-adik, Ya. maka adik-adik boleh merebut peluang untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan adik-adik dalam bidang-bidang lain juga adik-adik. Baik. Jadi, okey, cikgu sarankan kepada adik-adik di luar sana sentiasa berusaha untuk mengembangkan lagi bakat dan potensi adik-adik, bukan saja dari dalam segi akademik, Ya. tetapi dalam co-curriculum juga, Nisa. Baiklah cikgu, saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Saira binti Ramli yang merupakan pegawai teknikal kadet JPJ Negeri Johor, dan juga kepada kadet Amin dan juga kadet Rafiq yang membantu kita sepanjang episod ini. Terima kasih datangnya dari SMK Pasir Gudang. Semoga selamatlah hendaknya perjalanan pulang. Kepada murid-murid di rumah, terima kasih kerana menonton badan beruniform di saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.